Eh, orang Sumatera. Menggunakan laluan sungai di Rombau dan Linggi dan seterusnya, Sungai Muar, dan sepanjang laluan itu mereka merantau ke kawasan pendalaman di Kuala Pilah dan Jempol. Kemudian ke penarikan melalui Sungai Soting hingga Sungai Pahang, Sungai Teriang dan terus ke Jelebu.
Penghijrahan ini ke wilayah-wilayah luar adalah disebabkan beberapa faktor, antaranya konsep adat mereka sendiri yang sejak zaman berzaman cenderung keluar dari kampung asal untuk mencari penempatan baru, mencari rezeki dan harta. Konsep ini disebut sebagai merantau. Jadi perantauan ini bukan saja di Negeri Sembilan, malah menurut ceritanya hingga ke Siak, Palembang dan juga hingga ke Temasek, ya, itu pada masa ini Singapura, dan pada waktu-waktu yang berlainan lah. Secara ringkasnya, kedatangan orang Minangkabau ini membawa bersama adat mereka, antaranya adat Nan Tigo, adat Tuah di Sakato serta adat tempatan Siak, dan digabungkan dengan adat benar, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, maka terhasillah adat pepatih yang menjadi amalan sehingga kini di Negeri Sembilan. Penghijrahan orang Minangkabau ini membawa kelompok masyarakatnya sendiri yang terdiri daripada 4 suku utama, iaitu Badi, Ciniago, Koto dan Paliang. Tapi sebenarnya ada banyak lagi, ya Tuan Haji. Ya. Jadi bagaimana dari 4 suku ini tadi wujudnya suku Nan Dua Boleh, ya, yang ada di Negeri Sembilan pada hari ini akan disampaikan dan dikongsi bersama oleh panel kita sebentar lagi, termasuk juga kewujudan suku Si Lemak itu sendiri, ya, seperti tajuk segmen pada hari inilah. Jadi ada perbezaan di situ, ya, antara 4 dengan 12 suku tadi. Jadi bab kata orang tua-tua dulu, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalangnya. Jadi bersama-sama saya pada pagi ini ialah ahli panel kita, iaitu Tuan Yadi An-Nafiah bin Maulud, dan izinkan saya membaca sedikit latar belakangnya untuk makluman kita semua. Tuan Haji Muhammad An-Nafiah bin Haji Maulud berasal dari kampung Seri Lemak, Rembau, Negeri Sembilan. Jadi memang penuh lah, ya. Bersuku Seri Lemak. Berkedulusan sarjana kepengetahuan dari Universiti Malaya dan Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dari Universiti Pertanian Malaysia. Diploma Kepimpinan dan Pentadbiran Pendidikan lepasan NPQH, Institut Amuddin Baki, dan sijil perguruan. Pengalaman kerjaya pernah menjawat jawatan sebagai pendidik, kaunselor pelajar, penolong kanan akademik dan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan co-kurikulum di beberapa sekolah di Negeri Sembilan, dan bekas pegawai C-Partners di Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Bidang penulisan di akhbar tempatan mengenai Summer Camp Tomahawk, Amerika Syarikat dalam tahun 1986. Menukil sekilas kisah kamp pengakap Bukit Putus tahun 2003, memperkenalkan bimbingan rekod manual SKP NG2 tahun 2018, dan pencarian asal-usul Seri Lemak tahun 2021. Juga menjadi ahli Persatuan Penulis Negeri Sembilan ataupun singkatannya PEN. Pernah menulis skrip drama pentas sekolah bertajuk Perang Bukit Putus, pertandingan peringkat kebangsaan tahun 2002. Beliau aktif dalam beberapa pertubuhan sukarela seperti Pergerakan Pengakap, iaitu Pesuruhjaya Daerah Rembau dan Seremban Timur, dan Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri, Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Negeri Sembilan, Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Negeri dan Daerah, Timbalan Pengurusi Ikatan Kekeluargaan Warisan dan Adat Minang Negeri Sembilan atau singkatannya IKWAM, ahli pertubuhan belia, alumni Undang Rembau English School ataupun URES, dan jawatankuasa Taman Setia Hati Senawang. Sekarang beliau adalah seorang pesara, pegawai pendidikan, dan masih meneruskan penulisan berkaitan jejak persukuan adat pepatih yang berhubung dengan Negeri Sembilan dan Ranah Minang, Sumatera Barat, Indonesia, sehingga menghasilkan YouTube Suku Seri Lemak. Beliau sentiasa bekerjasama dengan aktiviti Lembaga Muzium Negeri Sembilan dalam hal-hal pencarian warisan sejarah dan adat pepatih.
Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Tuan Haji untuk memulakan penceritaannya mengenai tajuk kita pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan saya, Datuk Ridwan bin Sabaruddin, selaku moderator bagi segmen Tahu Dia Tengok Ada Adik Buat pada hari ini 13 Januari 2022. Sebelum saya memulakan segmen ini, ingin saya mengambil kesempatan mengucapkan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan kerana sempena Hari Keputeraan Tuanku esok, keputeraan yang ke-74. Salam pepatih, salam bersih, salam muafakat dan salam sejahtera. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan dan Lembaga Muzium Negeri Sembilan kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk membicarakan dan berkongsi secara santai satu tajuk saya rasa yang ada sedikit kelainan, iaitu tajuk Jejak Persukuan. Jejak Persukuan Adat Pepatih khusus untuk suku Seri Lemak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi pada pagi ini saya terasa terpanggil untuk membicarakan, mengisahkan tentang naratif persukuan. Ini merupakan satu perkongsian secara santai untuk menambah ilmu sejarah adat pepatih. Saya ni bukan mahir dan pakar dalam adat pepatih, tetapi sekadar satu pencarian saya tentang persukuan yang terbit daripada selama ni memang saya ingin tahu, dari pengalaman dan pengamatan saya serta naratif sejarah persukuan itu dan kewujudannya. Jadi segmen ini akan fokus kepada sejarah persukuan dan pengalaman saya sendiri dalam pencarian lokasi persukuan, dan juga banyak kita persukuan ini saya berfokus asas kepada dari ranah Minang. Kalau sini sebut Tanah Minang, ataupun saya fokuskan kepada suku Nan Sembilan, dan satu suku terpilih pada hari ini ialah suku Seri Lemak. Jadi sebelum kita bermula, kita pergi kepada tajuk itu sendiri, iaitu jejak persukuan. Jadi penekanan saya kepada jejak persukuan, tentang adat pepatih itu kita masuk juga, tetapi lebih pada jejak persukuan. Kalau kita sebut tak ada perkataan adat pepatih itu, bila sebut persukuan itu suku, mungkin Sabah Sarawak pun mengata dia ada suku dan ada suku-suku yang lain. Bila kita sebut adat pepatih, makna terrangkum yang kini khusus kepada jejak persukuan adat pepatih. Dan khusus kerana suku-suku itu, suku-suku di Negeri Sembilan, dia ada banyak, bukan satu, dua, dia ada 12. Jadi untuk hari ini, memandangkan masa yang diberikan begitu, saya rasa terhad dalam tempoh 1 jam ini, jadi kita khususkan kepada suku Seri Lemak. Jadi bila membacakan tentang suku Seri Lemak ni, mau tak mau, kita akan sentiasa sebut Sumatera Barat ataupun ranah Minang itu sendiri. Naratif asal suku-suku dari Sumatera Barat dan tentang adat pepatih itu selingkar, sedikit tentang adat pepatih. Dan saya akan menjelaskan dari mana mereka masuk dan ikut jalan mana dan jangka tahun. Wujudan suku di Rembau, saya banyak lebih kepada cerita banyak di Rembau. Tapi disebabkan bila sebut suku Selemak ini, dia bukan di Rembau tetapi terdapat di luak-luak lain. Dia akan merangkumi terutama di luak tanah mengandung. Dia ada 5 luak penghulu dalam tu dan juga kepada luak-luak yang 4 yang lain. Dan yang sedia ada dari ranah Minang. Satu yang menarik sini, nanti saya akan bentangkan lokasi kampung
Ya, ini satu pencarian yang di mana saya rasa sebelum ni tidak ada lagi orang melihatnya. Saya buat plot pemetaan. Nanti kita akan lihat sejauh mana plot pemetaan ini betul atau tidak. Ya. Dan iaitu tentang suku Selamat, dah tentulah hari ini suku Selamat, insya-Allah. Kalau panjang umur sebagainya kita pergi suku-suku yang lain. Ya, khusus hari ini untuk suku Selamat. Jadi ada persoalan-persoalan nanti akan timbul. Isu-isu tentang pencarian sejarah suku Selamat ini. Dan akhir sekali saya akan tutup dengan program di mana yang kami dari Kampung Selamat membuat satu program yang cukup bersejarah yang melibatkan pencarian selama 500 tahun. Iaitu program kerapatan adat suku Selamat. Tuan-puan yang dirahmati sekalian. Ya. Jadi mau tak mau kita akan terus ke Sumatera Barat sementara dulu, ya, sebelum kita masuk kepada suku dan seterusnya suku Selamat itu. Ya. Jadi mau tak mau, saya rasa semua orang tahu, ya, bila sebut saja adat Patih Negeri Sembilan, kita tak terlepas daripada menyebut perkataan Minangkabau. Ya, Minangkabau. Jadi Minangkabau ni dia ada satu senario kedatangannya. Mereka datang tidak secara terus, ya. Kemasukannya membawa kepada amalan adat Patih. Jadi mereka bawa masuk ke Negeri Sembilan sebagaimana ada rakan saya sebut sepintas tadi, ya, Datuk. Semasa penghijrahan orang Minangkabau seawal ke-12 lagi. Ada kajian mengatakan lebih awal lagi, tapi pada umumnya popular pada awal ke-12. Kerancakannya masuk pada abad yang ke-15. Dan lebih-lebih lagi kejatuhan kerajaan Melayu Melaka dan kelemahan kerajaan Johor. Ya, di situlah maka orang-orang Minangkabau mula masuk berperingkat-peringkat. Ya, jadi seterusnya penghijrahan ni. Ya, penghijrahan ini bila sampai saja ke tanah Melayu ketika itu, ya, ada yang sampai secara bersifat sementara. Ya, yang ada berniaga, berdagang balik. Ada yang datang, dia terus kekal. Ya, jadi kalau dalam antara kajian sejarah yang popular mengisahkan Datuk Letih, ya, dia bagaimana dia sampai ke Kampung Relung, dari situlah bermulanya, ya, yang dikatakan persukuan itu. Ya, persukuan itu. Next. Jadi kalau kita tengok, ya, pada peta yang dibentangkan di atas, ya, pola pergerakan penghijrahan. Ya. Jadi peta ini merupakan bagaimana pergerakan orang-orang Minangkabau. Yang pertama sekali kalau kita tengok di bahagian warna merah, itu adalah pergerakan awal. Yalah, maklumlah ketika itu Datuk, orang ada pompers ke, tak ada pompers ke, pemetaan ada ke, kita tak tahulah zaman itu. Ya, dalam kurun yang ke abad yang ke-7 lagi, ya, dah ada pergerakan. Dalam abad yang ke-10 pun dah ada pergerakan. Tapi pergerakan mereka yang warna merah tu, mereka sekadar tidak melepasi Sumatera, Pulau Sumatera. Ini dalam lingkungan negeri, ya. Ini dalam lingkungan negeri. Lepas tu dia stop di situ, ya. Berapa lama stop itu perlu ada kajian lagi, ya. Lepas tu masa pun berjalan. Lepas tu ada penghijrahan generasi yang pertama. Kalau kita tengok daripada yang warna merah tu yang sebelah bawah abad ke-10 hingga agak 11 itu, ada pergerakan ke arah Palembang di bawah tu. Kalau tuan-tuan atau datuk-datuk tengok, ya, pergerakan di situ stop. Lepas tu di situlah bermula penghijrahan generasi pertama, warna hijau, ya, iaitu terus ke Temasek, ya. Dan dari situ mereka bergerak melalui Johor, ya, dan bergerak, ya. Kemudian pergerakan itu tak berhenti di situ saja. Ya, kita tengok yang warna merah yang atas tu abad yang di kawasan Siak, ya, dan sebagainya, ada juga pergerakan. Jadi pergerakan generasi yang kedua ni dan seterusnya bersifat ada yang sementara, ada yang kekal dan seterusnya kekal. Next. Jadi peta ni kita zoomkan ke dalam. Ya. Kita zoomkan ke dalam betul-betul. Ya. Jadi pergerakan kalau kita tengok pada ya, abad yang ke-13 lagi, ya, sudah berlaku
pergerakan, ya. Pergerakan ini ada mula-mula bersifat sementara, lepas tu ada sementara kekal. Ya. Jadi kalau kita tengok peta ni agak kecil, tetapi kalau kita tengok yang warna coklat itu, ada satu kampung, Kampung Relung yang saya sebutkan tadi. Jadi kemasukan awal orang-orang Minangkabau ni memang yang agak mula sementara kekal, lepas tu terus kekal masuk di sekitar, kalau sekarang kita panggil Luak Rembau. Ya. Secara umum mereka melalui Sungai Penajuh. Ya. Jadi bila Sungai Penajuh ni dia terdiri dari beberapa buah sungai, ya, termasuk dengan di sini Sungai Rembau itu sendiri. Ya. Jadi pergerakan inilah berlaku, ya, dan kajian-kajian yang melihatkan setakat inilah pergerakan yang dapat diketahui. Ya. Jadi next. Jadi bagaimana pergerakan mereka itu? Mereka datang tidak terus daripada ranah Minang. Ya. Jadi kawasan ranah Minang, apa yang berlaku ketika itu? Ada peristiwa adu kerbau. Ya. Di mana ada peristiwa yang menimbulkan, menjelmakan nama Minangkabau itu sendiri. Ya. Jadi saya rasa yang itu, saya rasa banyak orang tahu apa itu Minangkabau. Ya. Dan kita teruskan lagi dengan penghijrahan umumnya. Mereka dari Sumatera Barat, yang saya sebutkan tadi, dia masuk, ya, ke Siak, Kampar, Riau dan Palembang. Jadi bila mereka bergerak ni, tentulah mereka ada membawa amalan-amalan mereka. Yang paling popular sekali yang kita tahu, mau tak mau, ialah amalan adat pepatih. Next. Jadi saya nak sentuh sikit, ya, tentang adat pepatih ini. Ya. Teras utama adat pepatih, ya, diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang. Ada kajian mengatakan Datuk Pepatih Nan Sebatang ni ada dua orang. Ada yang mengatakan Datuk Pepatih Penang Nan Sebatang. Jadi pada umumnya yang popular kita dengar adalah Datuk Pepatih Nan Sebatang. Atau ada gelarannya Sultan Balun. Datuk ni dia adik-beradik dengan Datuk Ketemanggungan atau Datuk Temenggung Bendahara Kaya yang seibu berlainan ayah. Jadi bila sebut adat patih ni, saya rasa datuk-datuk adat luar tu faham dah, iaitu secara asas sistem adat patih ni iaitu nasab ibu. Ya, dia tak lagi pada nasab ibu. Lepas tu dan ada sistem persukuan. Ya. Kalau tak ada salah satu daripada ini, sama ada nasab ibu ke nasab salah, bukan nama adat patih tu, dia tak berlaku. Ya. Jadi bila sebut adat patih ada nasab ibu, ya, secara ilmiahnya kita panggil konsep matrilineal, ya, dan sistem persukuan. Dan persukuan ni perlu ditakbir. Ya. Ada datuk-datuk lembaganya, iaitu di bawah sistem lapis pentadbiran adat. Ya. Jadi nanti saya akan lihat bagaimana suku itu berada dalam lapisan pentadbiran adat itu sendiri. Jadi pada umum juga falsafah adat pepatih ni, next. Ya. Pasal iaitu adat pepatih merupakan sosio budaya yang telah pun diamalkan Negeri Sembilan yang berkonsepkan mereka ini dalam aspek kehidupan. Manakala falsafahnya secara ringkas adalah berteraskan pemuafakatan. Itu antara key utama adat pepatih dalam hubungan sosial masyarakat, pemuafakatan. Ya. Demokratik dan perpaduan serta kesefahaman di samping kesatuan bahasa dan hormat-hormati dalam berkomunikasi berasaskan tromba. Ini antara tromba ni antara key, ya, adat pepatih tanpa meninggalkan amalan adat setempat dan kehendak agama. Bila kehendak agama tu yang dikatakan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Next. Datuk-datuk, puan-puan, jadi secara ringkasnya, sistem nasab ibu itu, adat pepatih ni memberi keistimewaan pada kaum perempuan. Manakala lelaki ni ada kedudukannya sebagai menyandang saka. Jadi pewarisan kepada perempuan iaitu tanah pusaka. Ya, kalau kita lihat daripada harta ni dia ada banyak, itu ada pembawaan, harta pencarian, ya. Yang saya nak terdahnya adalah harta pusaka. Kalau di ranah Minang tu dipanggil Haroto Pusaka Tinggi. Ya, ingat ya, harta tanah ini bukan dimiliki
tetapi diwarisi, ya. Dan dari segi genetiknya dia ada diwarisi juga dalam bentuk suku, ya. Keturunan sebelah ibu perempuanlah suku itu dia berterusan je, ya. Kalau perempuan dia berterusan je, perempuan berterusan. Tetapi perkahwinan sesuku atau seperut atau selembaga adalah terlarang. Walau bagaimanapun, ya, lelaki nan menyandang adat, perempuan nan punya pusaka. Next. Jadi itu baru intro je, ya. Jadi apa yang paling mustahak nak terang sekarang ialah tentang permulaan sistem persukuan itu. Kerana di luar sana lah, kalau tuan-puan, datuk-datuk tanya anak buah dan sebagainya, mereka masih keliru apa itu suku itu. Suku itu masih tertanya-tanya. Saya berminat juga kepada dua artis ni, iaitu Hatan dengan Nabil. Pernah dalam satu iklan dia tunjuk bila Datuk Hatan tanya pada Nabil, kau suku apa? Dan tak tahu. Jadi benda-benda ni kadang macam sesuatu yang perlu kita buat lah. Jadi sebab itulah dalam segmen ni saya nak jelaskan, harap-harap mereka yang ingin tahu tentang persukuan lebih akan beri perhatian. Jadi kewujudan persukuan ini, ya, asalnya bermula di Ranah Minang. Ya, di sana sebut Ranah Minang. Ranah tu tanah. Ya, Sumatera Barat. Ya, pada umumnya dia terdapat 3 luak. Pertama, luak agam. Yang kedua, luak tanah datar. Dan yang ketiga, luak 50 potong. Ya. Jadi secara definisi bahasa, ya, suku di sana bermaksud simboliknya. Ya, simbolik, ya, dia banyak simbolik tu. Kaki binatang yang berkaki 4. 4, kata orang Negeri Sembilan, 4 ni ompek lah kan. Terdapat ompek suku permulaan. Ya, kalau 4. Jadi tadi Datuk telah menyatakan, ya, ada bagaimana suku itu bermula, ada 2 tokoh, ya. 2 tokoh ni kita katakan lareh, kata orang sana. Ada satu kelarasan 2 tokoh ni, Datuk Ketemanggunan dengan Datuk Berpatih dan Sebatang. Jadi Datuk Temenggung ini, dia Ketemanggunan ini, ya, dia ada 2 lareh yang di bawah dia tu, iaitu bagi suku Kotor dan suku Piliang. Ya, suku Kotor dengan Piliang. Ya. Sampai hari ini di sana pun masih ada juga. Begitu juga tokoh lagi satu, lareh ataupun laras bagi Datuk Pepatih dan Sebatang, iaitu bagi suku Bodi dan Ceniago. Sebagai manusia dalam kehidupan kita sentiasa berkembang. Ya. Kita berkembang, ya, tidaklah kepada yang ompek ini. Ya. Manusia dunia semakin hari membiak dan bertambah ramai. Ya. Begitu juga suku ini. Ya. Perkembangan persukuan di Minangkabau. Ya. Next. Ya. Jadi perkembangan persukuan di Minangkabau, ialah bagaimana kita tahu 4 suku utama ni. Ini menurut Tambo lah. Ya, menurut Tambo ada 4 suku di dalam Minang. Sebagaimana saya katakan tadi, Kotor, Piliang, Bodi dan Ceniago. Ya. Jadi timbul perkataan suku itu yang bermakna seperempat. Kemudian suku ini 4 telah bertambah-tambah dari masa ke semasa kerana pendatang atau pemekaran dan pengembangan suku itu sendiri. Jika lihat dari sudut lain, menurut, ini saya ambil sikit kajian-kajian yang dulu, ya. Sebab kita tak ada zaman tu. Siapa yang ada ketika itu? Kecuali ada orang-orang yang buat kajian awal. Ya, dalam kajian awal. Iaitu menurut A.A. Nabi, suku Minangkabau berjumlah ketika itu 40 buah. Daripada 4, sudah jadi 40. Sekiranya suku tersebut pecahan-pecahannya sampai hari ini, dia menjadi lebih 90, malah beratus. Ya. Oleh yang demikian, ya, cuba kita tengok suku yang sempat, ya, dibuat kajian oleh satu rakan dari Persatuan Sejarah Negeri Sembilan, iaitu saya ikut nama dia lah, ya, Haji Yaakob bin Idrus, ya, dalam sistem bersuku-suku dan adat parti Negeri Sembilan, ya. Dan antara suku-suku berikutnya, next. Ya. Cuba kita perhatikan, walau 41 ni saya terpaksa sebut satu persatu, ya. Iaitu suku Caniago, Budi, Melayu, Jambak,
Banu Ampu, Bendang, Bingkuan, Dani, Domo, Guci, Gundam, Hari, Karabel, Kutayir, Kampar, Popo, Lubuk Batang, Manggek, Semagek, Mandaliko, Mandaling, Dalimong, Mansiang, Padang Data, Padang Laweh, Padang Cangcang, Panai, Payobada, Piliang, Pinawan, Pisang, si Pisang, Salo, Selayan, si Kumbang, si Kawang, si Mambur, si Napa, si Panjang, Supayang, Tabu atau Tobo, Tanjung, si Tanjung, dan yang ketika kita dapat masa itu Potapang. Jadi kalau saya baca laju macam saya cakap orang Minang. Ya. Jadi kalau datuk-datuk, tuan-puan, ya, tengok senarai suku ini, bukan yang ketika itu sampai sekarang pun, ya, kita bandingkan dengan kewujudan suku di Negeri Sembilan. Ya, next. Suku Negeri Sembilan bila kita ada satu perbilangan mengatakan suku Nan Dua Woleh. Jadi ada 12. Apa yang 12 itu? Ya. Dan yang 12 tu, ya, saya rasa cuba tadi saya dah terangkan, ya, satu persatu suku-suku di ranah Minang. Ya. Jadi bagaimana suku 12 ini ada perbilangan yang menyebut. Perbilangan itu berkata beruang-ruang bak durian. Berpuak-puak bak kerbau atau kobau. Bersuku-suku anak buah, berapalah suku itu? 2 boleh kata adat. Itu yang wujud perkataan 2 boleh itu. Itu kita quote daripada perbilangan. Jadi suku yang Nan 2 boleh itu ialah seperti berikut. Yang pertama Biduando, yang kedua Seri Lemak, yang ketiga Tanah Datar, yang keempat Batu Hampa, yang kelima Seri Melenggang, yang keenam Payah Kumbuh, yang ketujuh Tiga Nenek, yang ke-8 Tiga Batu, ya, ada sebut Tiga Bator, ya, nanti saya akan jelas satu-satu. 9 Batu Balang, 10 anak Aceh, 11 anak Melaka dan Mungkar, ya. Jadi soalnya sekarang, cuba tuan-puan, datuk-datuk perhatikan. Saya dah sebut 40 suku. Kalau saya nak sebut 100, beratus pun ada. Tetapi yang pelik ni, yang kita bertanya, ya, suku Nan 12 dengan yang beratus-ratus daripada ranah Minang, tak ada satu pun yang sama dengan suku Nan 12 di Negeri Sembilan. Satu pun tak ada, tak jumpa. Saya tak jumpa lagi. Ya, tak tahulah kalau mereka wujud berminat nak buat suku sama dengan kita. Itu saya tak ada lah. Ya, okey. Jadi, ya, jadi bagaimana nama-nama suku ini boleh wujud? Ya, okey. Walaupun suku ni Nan 2 boleh, dalam perbincangan saya akan fokus kepada 9 suku. Dan di mana ada 9 suku itu yang datang dari ranah Minang. Ya, bermakna ada 3 lagi suku tidak akan masuk dalam perbincangan ini. Ya, jadi janganlah tanya yang suku-suku yang saya tak masuk perbincangan ini, iaitu suku Biduanda, ya, anak Aceh dan anak Melaka. Kerana apa? Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya saya akan jelaskan. Okey. Apa kena? Saya nak nyatakan 9 suku ni, 9. Maklumlah kita negeri 9, by coincidence, ya, dalam kajian saya banyak perkara coincidence berlaku. Ya, ada 9 suku. Ya. Jadi ada 9 suku ini dia orang kata dari ranah Minang. Tetapi bila tanya suku ranah Minang, tak ada pun. Tak ada suku. Saya kata suku. Itu kena faham, suku. Ya. Jadi jadi bagaimana wujudnya 12 suku ini? Suku ini 12 apabila setelah berlaku pemuafakatan, ya, Datuk Leteh dan anak-anak buahnya. Ya, setelah dimuafakatkan dan setelah sekatur, maka bulatlah mereka untuk mengubah suai nama suku mereka. Jadi mereka berkata nama-nama suku asal seperti Bodi, Caniago dan sebagainya yang saya sebut berpuluh-puluh itu tidak lagi digunakan. Jadi mereka sebaliknya menggunakan nama tempat atau kampung asal mereka di Minangkabau. Ya. Bila sebut tempat di Minangkabau, ya,
Sebab apa? Sebab mereka dah bersuku. Bila kahwin dengan perempuan, perempuan tu tak ada suku. Jadi nak suku apa? Ambillah daripada asal kampungnya itu. Kalau di Sumatera Barat, perkataan kampung tu ada digunakan. Ya, tetapi tidak begitu popular perkataan itu. Yang disebut ialah nagari. Ya, nagari. Ya. Okey. Dan saya sebut tadi suku Nan 12. Ya, dia masuk mula-mula banyaknya awalnya ialah di Rembau. Cuba kita tengok ada satu peta. Ini yang satu kehairanan ya. Kita lihat. Next. Tengok. Kalau kita tengok peta di sini, hampir terdapat 9 kampung yang semuanya, yang ini saya plot ya. Plot tetapi belum ada kebenarannya, belum saya hanya plot sekadar pemetaan. Iaitu kalau kita tengok dalam peta ni baik-baik, kebanyakan suku ni berada di sebelah selatan Rembau. Ya. Kita tengok yang paling bawah sekali, ya, Tiga Batu, lepas tu Seri Melenggang, Kampung Sembang, Kampung Payah Pumbu, Kampung Tiga Nenek, Kampung Muka, Kampung Tanah Datar. Itu sebahagian bawah itu. Dan atas sikit sebelah kanan tu baru ada Kampung Selemak, ya, dan juga ada Kampung Batu. Dan ada yang terlari sedikit situ, ada Kampung Batu Ampar. Persoalan saya, adakah ini satu kebetulan? Ataupun ini satu yang memang betul kampung-kampung ini berasaskan suku? Ya? Dalam kajian awal saya, jadi nak pergi pada 9 kampung ni, apa orang kata, makan masa jugalah. Jadi setakat ni saya dapat plot dan saya pun yakin bahawa yang sebahagian selatan itu, terutama suku-suku di sebelah Tiga Nenek, Seri Melenggang, Payah Pumbu dan sebelah bawah itu, memang berasal nama-nama termasuk suku Seri Lemak. Yang saya confident suku Lemak itu memang asal daripada nama suku Selemak. Ya, di Rembau ini. Manakala Kampung Batu Hampar ini by coincidence. Ini pun satu coincidence. Ya. Coincidence. Macam mana Kampung Batu Hampar ni ada Kampung Batu Hampar? Mereka pun ada suku Batu Hampar. Tetapi Kampung Batu Hampar tu tidak diwujud kerana suku. Kerana ada peristiwa Batu Hampar di situ. Bukan dataran menang. Begitu juga nanti kita lihatlah kajian-kajian pergi ke satu persatu kampung ini, adakah mereka berasaskan suku. Tetapi yang saya paling yakin kampung saya sendiri, iaitu Kampung Selemak. Sebab itu tajuk ni Kampung Selemak. Saya tak berani kata kampung-kampung lain. Ya. Begitu juga ada Kampung Batu. Dan orang di situ kata pun itu saya confident juga, asalnya berasal suku. Dia asalnya Kampung Batu Balang. Tetapi dibuangnya Balang tu saya tak tahu. Ya. Jadi plot ini, saya rasa kalau ada siapa berminat, boleh buat kajian persukuan dan kampung. Lagi mendalam. Datuk-datuk, tuan sekalian. Jadi, kalau kita lihat suku ini, hingga hari ini, next. Ya, kita sebut tadi, next. Ya, ada 12. Yang sebenarnya, ada kampung-kampung di Rembau itu, ada Kampung Agam, Kampung Padang, Solok. Nama-nama ni semua diambil daripada sana. Kampung Agam, memang dekat sana Agam. Kampung Padang, atau mungkin Kampung Padang ni dia ada Padang kat Rembau ke, atau memang dia ambil Padang. Kampung Solok. Yang ini perlu buat kajian. Dan mereka ni tak ada nama suku. Kebarangkalian kalau Kampung Agam adalah suku Agam. Ini ada satu mungkin secara teoretikalnya kehadiran mereka mungkin mereka tidak ramai dan mereka tidak datang tu secara berketua. Ketua tak ada ya. Dan ada suku-suku yang wujud yang agak tak berani saya nak cakap tapi ada rahsia sikit. Ya, bukan rahsia tetapi sekarang dah tak rahsia lagi. Iaitu suku yang digantung, yang tergantung dan tumpang kasih dalam luak-luak tertentu seperti suku Tongpa Diraja. Ya. Jadi bermakna suku ni kalau kita kata suku memang lebih daripada 12. Tetapi secara popularnya ia tetap 12. Ya. Okey. Dan menjadikan dia Gazette 12 itu sebagaimana perbilangan saya kata tadi. Begitu juga bila kerajaan British datang ke Malaysia pada akhir 1800 mereka dah mula menguasai tanah Melayu, mereka pun bertanya tanah-tanah adat ni sempadan kat mana? Maka buatlah customary channel land, ya, tentang tanah-tanah dan sempadan dan wujudlah geran-geran tanah, ya. Okey. Ya.
Okey. Bagus soalan tu. Jadi sebelum saya nyatakan lokasi itu, kita ni sebenarnya bercakap kepada dua negara tau. Kita bercakap pada dua negara. Ya. Satu Malaysia, satu Indonesia. Ya. Secara negaranya kita negara Malaysia, negara Indonesia. Kalau kita sebut negeri di sini, di sana tak sebut negeri, dia sebut provinsi. Ini kena faham betul-betul. Ya, kita sebut negeri, di sana sebut provinsi. Manakala kita sebut daerah, di sana tak sebut daerah. Walaupun istilah sosial ni ada daerah, tetapi mereka sebut sekarang ni kabupaten. Manakala kalau di sini, di Malaysia sebut mukim, mereka disebut sana kecamatan. Dan ada bahagian kelurahan. Kalau Jawa banyak sebut kelurahan. Itu sampai ada nama Pak Lurah kan. Tapi di Sumatera Barat dia banyak lebih pada kecamatan. Manakala kita kata kampung di sini, sana disebut lebih kepada maksudnya nagari. Jadi kalau kita tengok daripada yang depan ni, di situlah kedudukan tuan-puan, datuk-datuk kena memahami dia punya terminologi yang digunakan oleh orang di Sumatera Barat dengan yang kita pakai. Ada perbezaan. Ya, macam tadi saya kata negeri, kita negeri memang satu negeri. Bagi dia, kalau kita sebut negeri itu bagi dia adalah kampung. Nampak? Bagi negari yang telah saya tunjukkan di depan. Ya. Ejaan besar, ya. Negari. Jadi yang ini saya tunjuk satu peta lah cerita lalu. Yang ini ada satu peta kabupaten 50 kota. Ini adalah dikatakan bahagian yang dikatakan 50 kota ada kecamatannya, bahagian-bahagian, ya. Okey. Seterusnya, sekarang dari segi kita pergi ke negeri Sumatera Barat, itulah saya kata kita banyak bercerita sana dulu. Ya? Okay. Jadi di Sumatera Barat, di Sumatera Barat, kalau kita sebut pasal persukuan ini, yang nama negarinya bawa ke Rembau, bawa ke Kuala Pilah ataupun luak tanah mengandung, bawa ke lain-lain luak, itu semua memang ada nama dia. Kalau kita tengok dalam peta ni, contohnya di Kabupaten 50 Kota. Di Kabupaten ada nama nagari ataupun kampung yang ada 6. Iaitu saya sebut Nagari Batu Hampa, Nagari Semalanggang, Nagari Munggah, Payoh Kumbuh, Batu Balang dan Seri Lemak semua. Ya, itu baru 2, 4, 6. Mana lagi 3? Yang 3 tu next, ya, berlaku di Kabupaten Tanah Datar. Ya, di sini ada 3, ya, iaitu 3 Bator, 3 Nenek, Kampung 3 Nenek dan kabupaten itu sendiri. Ya, Kabupaten Tanah Datar. Ya, jadi itu yang ini saya nak negaskan, banyak orang pergi ke sana tu dia banyak sasaran bila nak cek persukuan, saya cadangkan inilah tempat-tempatnya boleh dicari, ya, kalau nak buat. Jadi, ya. Ya. Okey. Jadi bila sebut kedudukan suku, pada umumnya peringkat suku banyak terbaca di peringkat lembaga. Ya, kalau kita tengok peta tu, pentadbiran adat, ada suku adat dan ada wilayah. Ya, daripada datuk lembaga tu dia ada suku dia. Lepas tu kita kata di bawah dia ada buapak, lepas tu ya ada anak buah dan sebagainya. Jadi suku ini mana datang wujud suku ni daripada perut ibu, ya, perut, ruang, rumpun dan anak buah. Ini gambar ni secara umum. Ya, pada umumnya bila kita sebut suku, ianya berada di peringkat lembaga, ya, dan itu buapak dan seterus di bawahnya anak buah dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya semua orang yang dia katakan adat parti semua bersuku. Ya, tapi secara pentadbiran banyak memperkatakan di peringkat lembaga. Ya, kalau kita lihat di Duanda, dia orang besar luak pun ada di Duanda. Itu cerita lain, ya. Okey. Seterusnya, ya. Sekarang kita masuk kepada tajuk, ya, yang saya nak bentangkan ni ialah mengenai suku Seri Lemak. Ya. Okey. Jadi dalam pengalaman ni semua saya cerita ni pengalaman-pengalaman, ya. Bagaimana daripada dulu lagi kita nak cari suku ni. Jadi apa yang saya cakap ni minta kepada anak-anak buah
datuk-datuk yang melihat saya ni semua, kalau nak pergi mencari persukuan, ini salah satu kriteria atau ciri-ciri yang boleh diambil sebagai panduan. Pertama sekali saya kata kita suku Selamat. Ya, macam mana orang kata daripada Sumatera Barat. Jadi ada tak rupanya ada perkataan seri lemak. Pertama cari seri lemak. Yang kedua di Selamat itu, ya, kampung Selamat Rembau, saya cakap ni pasal di Rembau, bukan luar tanah mengandung. Ya, siapa yang membuka kampung? Jadi Tok Putih. Betul-betulan kita pergi negeri Selamat tu memang ada ketua adat Tok Putih. Ya. Kerana kat Selamat tu kenapa kita Tok Putih? Ada makamnya. Tok Putih itu bergelar ketua adat. Kalau di Nagari Salimak, dia Tok Putih itu ada ketua adat. Ya, next. Jadi asal usul suku Seri Lemak, ya, terdapat dua versi. Ya, yang pertama legenda Beluk. Ya, jadi kalau nak baca panjang cerita dia, ini saya dah ada pendek cerita dia. Ya, jadi kisahnya lah dikisahkan satu rombongan diketuai Datuk Sino Garang bersama Hulu Balang. Jadi mereka pergi satu tempat, ya, dan mereka jumpa satu kawasan laluan belut. Ya, mereka pakat tangkap dan makan. Ya, jadi tempat tangkapan itu adalah dipercayai Nagari Potor Tuo. Ya, jadi dah tangkap belut itu, ya, dan dipotong-potong, kemudian dimasak, dimakan, dan mereka rasa sedap. Makan sedap. Lomak. Kita sini sebut sedap, sana sebut lomak, lamak. Banding lamak babana ya Pak. Itu berbeza lah dengan sini. Ya, kemudian jadi mereka kata berdasarkan iris tu, dia kata iris Seri Lemak. Di situlah timbulnya nama Seri Lemak. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, next. Ini ceritanya panjang ya. Ya. Saya ini jadi ceritanya ringkasnya bila Alkisah Raja Alam Pagar Rujung membuat rombongan, ya. Jadi membuat rombongan, saya pendekkan cerita ni. Jadi rombongan ini dia bertemu satu cerita, ya. Perjalanan mereka nak singgah ke Tabung Sori. Ya, dia jumpa Datuk Sinaro dan tapi saya cut cerita tu. Yang penting di sini akhir bahagian itu. Setelah utusan untuk jumpa Datuk Sinaro jumpa Datuk menghadap Raja Alam, ya, dengan Raja Alam ni berpuas hati. Sebenarnya Raja Alam ni dia tak berkenan dengan Datuk Sinaro ni pasal kenapa tak ada. Itu ada cerita dia. Saya pendekkan. Jadi raja ni dibawa ke satu tempat dan Raja Sinaro minta maaf kerana tak dapat hadir semasa kehadiran dia. Dan kampung itu menyediakan juadah dan sebagainya. Tempat tu tak bernama. Maka raja tu mengatakan, dia kata lomak sedap layanan diberikan. Dia kata jadi Seri Lemak dia kata. Ya? Itu antara timbulnya. Okay. Jadi itu bagaimana nama Seri Lemak itu wujud. Ya? Seri Lemak itu wujud. Okay. Ada dua versi. Setakat ni saya tak jumpa versi-versi yang lain lagi. Manakala sekarang barulah kita terbang balik ke Negeri Sembilan, iaitu tentang Seri Lemak datang sini dia berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Jadi kelompok suku Seri Lemak di Negeri Sembilan. Ya, yang ini kita perlu faham betul-betul. Saya nak jelaskan, ya. Okey. Di Rembau, suku Seri Lemak ini kita panggil suku Seri Lemak. Ya, manakala ada suku Seri Lemak di luar tanah mengandung dan sebagainya, iaitu suku Seri Lemak Minangkabau, suku Seri Lemak Pahang. Kenapa nama ni wujud, ya? Kalau di Rembau, ya. Ya. Kalau di Rembau, ya. Kalau dalam kajian-kajian yang lepas, ya. Ini suku Seri Lemak Rembau. Saya cut sikitlah sebab masa ini begitu pendek sekali. Iaitu suku Seri Lemak dibawa oleh pemimpin Datuk Putih. Keturunan Datuk Putih telah dilantik menjadi lembaga suku ini dan bergelar Datuk Seri Maharaja. Ini kajian-kajian masa lepas, terutama arwah Nur Halim lah saya ambil kajian. Dan mereka sebut suku Seri Lemak, ya. Dan bagaimana, ya, wujudnya suku Seri Lemak Pahang dan Minangkabau, ya. Saya ringkaskan, ya. Suku Seri Lemak, sebenarnya semua suku Seri Lemak ini pada asalnya memang dia daripada Seri Lemak tempat yang sama, ya. Yang membezakan pergerakan itu,
Ya, yang mula masuk ke luar Rembau, ada masuk ke, lepas tu dia masuk ke luar luar Tanah Mengandung. Ya, ke Ulu Muar, ya, Gunung Pasir, Inas, ya, Jempol, ya, dan sebagainya. Dan jadi suku Seri Lemak ini di Rembau tidak berlaku satu insiden, satu peristiwa tidak berlaku. Dia suku Seri Lemak di Rembau, dia macam sekelompok, seketul saja. Istilah saya pakai istilah seketul ya. Masuk tu kalau di Selemak itu dia satu kampung ya orang Selemak. Kalau ada pun dia terkeluar-keluar dekat Sungai Layang, tak Bongek, ada seketul saja. Ya. Kalau kita lihat kenapa di luar Tanah Mengandung ada nama suku Selemak, Minangkabau dan Pahang. Ya. Insiden ada berlaku di luar Tanah Mengandung. Sebab apa? Apabila tadi saya dah ceritakan kemasukan orang-orang Minangkabau, ada yang terus ke sebelah Pahang masuk sampai ke Batu Talam. Jadi bila dikabarkan raja nak turun, jadi mereka pun turun. Mereka ni Seri Lemak. Yang ada luar Tanah Mengandung pun Seri Lemak. Yang ada dekat Rembau pun Seri Lemak. Ya. Jadi bila mereka dah berada lama di Pahang itu, mereka dah ada kelompok, dah ada kepimpinannya sendiri. Apabila mereka bertemu, ini aja. Walaupun mereka bertemu insiden pertemuan senagari kalau asalnya. Tetapi ya, pertemuan senagari timbul. Jadi macam mana ni? Adakah orang yang datang ni nakkan lembaga di sana? Tak biasa kan, maklumlah. Jadi mereka mohon supaya Datuk Lembaga mereka diiktiraf daripada Yang Tuan. Ya. Jadi wujudlah lembaga yang baru. Jadi takkan dua-dua tu nak dinamakan suku Seri Lemak. Jadi perlu ada perbezaan. Jadi yang dari Pahang tu otomatik suku Selemak Pahang. Manakala yang tinggal tu macam mana? Dia ada nama Minangkabau di situ. Jadi dapatlah perbezaan Minangkabau. Tapi kenapa di Rembau? Kalau kita tengok di Rembau ya. Di Rembau di Rembau kita kekal sebagai suku Seri Lemak. Pasal apa? Sebab di Rembau tu tidak berlaku insiden senagari. Saya katakan tadi, warga-warga kampung di Selemak itu, dia seketul. Dia tak bersepah sana, bersepah sini, tak ada. Saya perhati, kalau kita tengok suku Batu Hampa, ya suku Batu Hampa, suku Semelenggang, dari segi lembaga dia lebih daripada satu di Rembau macam tu. Maka seolah-olah suku tu ada nama Minangkabau dalam situ. Seolah Batu Hampa pun ada Minangkabau situ. Ya. Jadi yang Selemak di Rembau sebab dia satu saja, dia kekal Seri Lemak. Sehingga kan sehari ini segala watikah, lantikan dan sebagainya semua kekal suku Seri Lemak. Sahaja. Titik. Dan dia tidak ada, orang kata, bila sebut, maaf cakaplah, kalau orang luar Tanah Mengandung datang ke Rembau, awak ni suku Seri Lemak Minangkabau. Orang Rembau akan pelik. Minangkabau? Itu saya peringatkanlah. Ya. Jadi bermakna, dalam pandangan saya, suku ni, kelompok ni terbagi tiga. Kecuali kalau suku Selemak ni datang satu rombongan ni, datang ke kampung Selemak, itu kebarangkali kena wujud lagi suku Selemak, ada nama timbul lagi. Dia tak boleh suku Selemak saja, titik. Ya. Itu dalam pemerhatian, pengamatan dan sedikit kajian yang saya lihat. Ya, mungkin apa jadi demikian. Ya. Okey. Seterusnya, iaitu tentang suku Seri Lemak ni di Negeri Sembilan. Ya. Okey. Kepada anak-anak buah yang ada di luar sana tu. Ya, kalau kamu mengaku kamu suku Seri Lemak, hendaklah kamu tahu siapa Datuk Lembaga. Ini masalahnya sekarang, anak-anak buah dia tahu tak siapa Datuk Lembaga. Jadi dengan ini saya bacakan semua luak-luak dan anak buah ambil perhatian. Siapa Datuk Lembaga anda? Ya, saya mulakan dengan luak Rembau. Datuk Lembaga ni Yang Mulia Datuk Sinda Maharaja Baharin bin Syarif, suku Seri Lemak. Assalamualaikum Datuk. Saya harap Datuk memati apa yang saya sedang ucap ni ya. Jadi di Rembau, ya, iaitu suku Seri Lemak. Dia tidak ada Minangkabau di situ. Ini iaitu Yang Mulia Datuk Sinda Maharaja. Lantikan daripada Datuk Undang pun, kalau tengok watikah pun dia terus suku Seri Lemak. Titik, tak ada gedah.
Ya, itu di Rembau. Okey. Seterusnya kita tengok Luak Johor. Ya, Luak Johor dan Lembaga Kempis iaitu Yang Mulia Datuk Paduka Zulkifli Abdul Karim. Yang ini suku Seri Lemak Minangkabau. Ini ada dua ni. Yang Mulia Datuk Sindo Maharaja Haji Abdullah bin Haji Baba, suku Seri Lemak Pahang. Sebab dia ada dua tu, Minangkabau ada, Pahang ada. Ya. Okey, cuba kita tengok luak lain pula. Ya, luak Sungai Ujong. Jadi bagi suku Seri Lemak, kalau kamu berada di Tampin, wilayah Tampin atau luak Sungai Ujong, cari Datuk Lembaga memang tak ada, tak jumpa. Sampai hari ni saya cari pun tak jumpa. Ya, suku Seri Lemak dari segi pentadbiran buat apa atau lembaganya tidak ada di Sungai Ujong dan wilayah Tampin. Ya. Okey. Okey. Seterusnya luak Jelebu. Kita sebut Jelebu. Ya. Luak Jelebu iaitu Yang Mulia Datuk Kenabui. Ya. Abdul Ghaffar bin Syarif. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Ya. Harap Datuk saksilah apa yang saya cakap ni. Di situ dia satu je, suku Seri Lemak Pahang. Tapi kewujudan suku Seri Lemak Pahang ni dia ada special sikit berbandingkan suku Seri Lemak Pahang di luar Tanah Menggayung. Ada cerita lain sikit. Dia melibatkan orang Pahang, dia pure orang Pahang. Yang itu di pihak Kenabui situ. Ya, jadi masa tak berizin itu perlu kajian lagi mendalam ya tentang suku Seri Lemak. Ya. Seterusnya kita tengok Datuk Luak Tanah Mengandung. Luak Tanah Mengandung ni memang satu suku Seri Lemak yang cukup istimewa yang saya nampak. Sehingga kan banyak Datuk Lembaga di situ berlaku ya. Wujud di situ. Ya, kita tengok Ulu Muar. Ada haluan sembah ya, Datuk Yang Mulia Datuk Baginda Maharaja Haji Saleh. Ini daripada Seri Lemak Pahang. Yang Mulia Datuk Sendara Muda Haji Ramli bin Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Datuk. Saya percaya Datuk menyaksikan apa saya cakap ni ya. Sihat Datuk. Ya. Ini daripada suku Seri Lemak Minangkabau. Ya, bagi lembaga yang 4. Ya. Begitu juga ada Datuk Bangsa Balang Muhammad Dahlan bin Haji Alias. Ini ada lembaga 8 bagi suku Seri Lemak Pahang. Ya, Yang Mulia Datuk Orang Kaya Abdul Aziz Abdul Rashid. Ya, ini ada tambahan suku Seri Lemak Minangkabau. Kita pergi tengok luak suku luak Gunung Pasir. Ya. Datuk Setia suku Seri Lemak Minangkabau ya. Okey. Dan seterusnya lah ya. Luak Teraci ya. Luak Teraci ni dia bukan lembaga tau, dia penghulu luak itu sendiri. Dia dari suku Seri Lemak Pahang. Ada ceritanya. Ada ceritanya macam mana ya. Okey. Lepas tu luak Inas Datuk Baginda Maharaja Haji Yusof, ya, suku Seri Lemak Pahang. Dan ini dikele-kelekan Pahang Minangkabau, Pahang Minangkabau. Luak Jempol Setia pahlawan Meja Muhammad Zain ya. Okey. Jadi saya rasa begitulah tentang kisah persukuan yang saya rasa secara ringkasnya dapat memberi gambaran kepada anak buah kita. Baik, ya, menarik sekali ya tadi ya. Mungkin ada lagi satu pencerahan yang diperlukan, iaitu di sepanjang pencarian jejak persukuan itu Haji, apakah pengalaman pencarian ini menghadapi kemelut ya ataupun konflik fakta pencarian itu? Okey. Fakta pencarian saya dah terangkan tadi, apa nama Minangkabau tu wujud dengan ada nama suku Seri Lemak, tak ada nama Minangkabau. Ya. Itu satu. Yang kedua yang sungguh ajaib, di Seri Lemak itu ada makam Tok Putih. Ya, makam Tok Putih. Dan juga di Kuala Pilah ada makam Tok Putih. Jadi macam mana nak membezakan dua ini? Yang di Seri Lemak itu saya ringkaskan dia lebih awal. Ya, Tok Putihnya datang lebih awal ya. Manakala yang di next lagi. Tok Putih makam di Kampung Murah Kuala Pilah, dia ni datang secara kemudian. Hanya membezakan mereka dari masa. Perbezaan juga dilihat lagi masa Tok Putih di Seri Lemak Rembau tu tidak sebut nama adik-beradik Tok Pandak dan sebagainya, tapi di Tok Putih di Kuala Pilah ada. Jadi ini antara perbezaan lah. Jadi saya walau macam mana pun saya menghormati ya kepada luak-luak yang lain yang mempunyai persamaan, contohnya makam ini itu masing-masing punya warisan ya yang perlu dihormati bersama ya. Okey. Itu antaranya lah ya. Okey, soalan seterusnya Tuan Haji, pada pandangan Tuan Haji, apakah cadangan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar pengertian persukuan ini dihayati dan difahami dengan sebaik-baiknya? Okey, ini satu soalan yang bagus yang sangat dinanti-nantikan
oleh semua orang sebenarnya, ya. Yang pertama sekali, dan dalam ongoing, dah terlaksana pun, ya. Pertama sekali memperkasakan persekutuan penubuhan kelab adaptatif, ya. Dan ada kajian di Sekolah Menengah Tuanku Muhammad sendiri, ya, oleh pengetua berkenaan, dan dia dah jadi timbalan pengarah pendidikan Jabatan Negeri Sembilan, penubuhan kelab adaptatif. Dan semasa saya di Jabatan Pendidikan, dah ada titah tuanku ke mana sekolah, ya, tubuhkan kelab adaptatif. Itu ada titahnya tu, ya. Okey, yang kedua, memandangkan masa, yang kedua saya mencadangkan, ya, ini peringkat ini mungkin agak rumit, ya, iaitu kita mengadakan satu, kalau di Malaysia itu warga negara, kita ada kad mengenal, ya. Manakala di Negeri Sembilan dengan adat pepatih ni, ya, saya mencadangkan kad ID persekutuan. Dan apa gunanya? Sebab saya test kepada datuk-datuk. Saya jumpa datuk suku apa? Dia kata saya suku Bidwanda. Okey, buktikan. Mereka tak dapat buktikan. Oh, orang panggil saya datuk. Itu orang kata, macam mana buktikan? Saya boleh buktikan. Saya keluarkan. Ni kad saja, ya. Pada kad tu tak sebenarnya belum wujud lagi. Ini cadangan. Baru datuk tu perasan, ya tak ya. ID kad persekutuan ni perlu diwujudkan. Ya, ini contohlah kad dia yang saya cadangkanlah, ya, di depannya macam ni. Lain luar, lain dia punya format lah, ya. Itu di depan. Kalau di belakang, next lagi sekali. Ada kegunaannya. Jadi kegunaan kad ni sangat penting. Yang pertama, nak menentukan sahkan kau ni suku apa. Satu. Yang kedua, majlis nikah kahwin. Dua-dua dah suku selamat pula. Memudahkan pelantikan datuk-datuk adat. Ya. Lepas tu sesi turun harta, warisan harta di mahkamah. Lepas tu memperkenalkan diri kelab-kelab parti. Lepas tu sebagai untuk kemudahan yayasan negeri, ya, mengenali anak buahnya. Lepas tu sebagai punca himpunan data sah, taburan waris-waris. Jadi saya rasa kad ni amat berguna. Ini di peringkat cadangan, ya. Kerana banyaklah saya bila sebut persekutuan ni ditimbul. Kalau dengan ada kad ni saya rasa boleh diselesaikan. Jadi ini saya serahkan kepada kerajaan negeri, serah kepada muzium dan pihak-pihak berkenaan, sama ada nak melaksanakan atau kita perlukan perbincangan seterusnya. Seterusnya, perkara yang cadangan saya ialah next, sebelum tu, ya, iaitu ziarah persekutuan di 50 kota. Kan ada gambar yang awal yang nampak tu kan, yang ada kehadiran tu, ya, yang itu bagaimana Kampung Selemak. Pernah saya cakap, kita dari Kampung Selemak nak ke Kampung Selemak. Orang Kampung Selemak dia lawat balas. Ini projek jejak persekutuan ni. Jadi mereka pun datang. Jadi saya mencadangkan kepada suku-suku Batu Hampar, Semelenggang, Mungkar, Batu Balang, adakanlah program jejak persekutuan ini, ya. Itu antara itu terpulang kepada datuk-datuk lembaga inisiatif untuk mengadakan program tersebut, ya. Dan segi mekanisme kita ni, saya ingin perjelaskan, saya juga adalah Pertubuhan Ikatan Kekeluargaan Warisan dan Adat Negeri Sembilan IKWAM. Kita sedia membantu datuk-datuk adat atau mana-mana luar atau mana suku untuk membuat perhubungan antara asal suku mereka di sana dengan suku di sini. Yang keempat, ada wacana ATMA UKM, iaitu ada satu, ini saya di persamaan di ATMA, ya, Akademi Tamadun Melayu, ya, iaitu pendedahan persamaan identiti antara 50 kota dan Negeri Sembilan, sejarah, budaya dan warisan. Ini pernah berlaku pada 3 bulan 10 2019, ya. Di situ ini sebenarnya ekoran daripada kita pernah buat satu program dipanggil Bandar Kembar Seremban dengan Bukit Tinggi. Tapi yang itu tak apa jelas dari segi adatnya, dia lebih pada kebudayaan dan pendidikan. Jadi bila yang ini lebih tepat. Sebab apa, saya sendiri, pengalaman saya dah beberapa kali pergi ke Sumatera Barat, saya tak jumpa pun suku Selamat. Tetapi bila dikabarkan ada di Payakumbuh. Payakumbuh ketika itu memang terkenal nama Payakumbuh, tapi sekarang disebut Kabupaten 50 Kota. Kabupaten Payakumbuh itu sebahagian daripadanya. Ya. Dan okey. Seterusnya, kalau ada kita perhimpunan besar-besar macam Jabori, ya. Dan saya mengharapkan kepada setiap lembaga cuba wujudkan tree ataupun salah silah keturunan persekutuan kampung masing-masing. Saya rasa masih belum terlambat lagi. Ya, kerana sebelum kita lupa siapa moyang kita, datuk kita, asal usulnya. Ya. Jadi saya rasa dalam keadaan yang masa begitu cemburu sekali, saya rasa insya-Allah. Dan saya juga mengucapkan kalau ada kekilafan
ada yang kurang dan sebagainya, saya minta maaf. Ya, sebab apa yang saya buat ini hanya sekadar perkongsian dan kajian yang sedikit, bukannya datang daripada satu kajian yang betul-betul ya, ini atas panggilan. Jadi saya rasa terpanggil untuk mencari benda ni. Alhamdulillah Muzium Kerajaan Negeri beri peluang saya. Ya, sekian saja, salam hormat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian yang jelas dan saya rasa amat bermakna kepada kita semua. Sekurang-kurangnya dapatlah kita sedikit maklumat mengenai sejarah persekutuan itu sendiri. Antara kesimpulannya ialah yang dapat saya rumuskan di sini ialah masyarakat Minangkabau itu tadi amat mementingkan nilai kehidupan dalam adat itu sendiri, ya, seperti nilai ekonomi misalnya. Kerana dengan ekonomi yang kuat akan membawa kepada ketenangan dan kesenangan fikiran. Adat menganggap sekiranya berlaku kemunduran akan menyebabkan masyarakat sering bermusuh dan bergaduh seumpamanya. Oleh itu, kaum lelaki khususnya digalakkan keluar berantau mencari rezeki. Mungkin keadaan di kampung pada waktu itu agak terhad. Jadi apabila berjaya di perantauan, mereka akan menghantar rezeki dan harta kepada waris di kampung. Barangkali dari faktor ini timbullah pantun seperti berikut. Krakatau madang di hulu, berbunga berbuah balun. Merantau bujang dahulu, di kampung berguna balun. Baiklah, pengikut habis sekalian. Ada soalan? Segmen ini rasanya sudah sampai ke penghujung. Ambil soalan. Saya boleh baca soalan saya. Ada soalan? Tak ada. Okay. Tak ada soalan. Baiklah, pengikut-pengikut habis sekalian, segmen ini rasanya sudah sampai ke penghujung. Saya menyusun jadi 10. Memohon kemaafan sekiranya terdapat terkasar bahasa, tersilap bicara dan tutur kata. Koado jarum nan patah, usah diletak dalam poti. Letakkan saja di permatang, buat mencungkir-cungkir duri. Koado kata nan salah, usah disimpan dalam hati. Letakkan ia ke sebelah, usah diumpet dan dipergi. Ucapan terima kasih pertama sekali kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan Menteri Besar Negeri Sembilan yang telah menyalurkan dana dalam memperkasakan adat tempati. Terima kasih juga kepada Expo Kebudayaan, Kesenian dan Adat Istiadat Melayu yang sentiasa memberi sokongan dalam melestarikan adat tempati. Kepada penceramah jemputan hari ini yang berbahagia Haji Muhammad Hanifiah bin Haji Maulud, terima kasih ya atas perkongsian maklumat dan ilmu sepanjang kita bersiaran. Terima kasih juga kepada pihak Lembaga Muzium Negeri Sembilan yang sentiasa aktif dalam penyaluran maklumat berkaitan adat dan warisan di Negeri Sembilan. Jangan lupa jaga SOP yang telah ditetapkan, utamakan penjarakan sosial, kita jaga kita, lindungi diri, keluarga dan masyarakat. Izinkan saya mengakhiri segmen ini dengan 2 rangkap pantun seperti berikut. Membaja jagung di porak Pak Utih, di tepi samak menanam berangan. Di laut Temanggung, di darat Perpatih, suku Sri Lemak di Lupa Jangan. Adat Perpatih sudah terbilang menjadi kebanggaan atuk dan wan. Terima kasih lebih dan kurang, jumpa lagi di lain siaran. Sekian, berjumpa lagi di sesi akan datang dengan tajuk yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.